Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Murid-murid tahun 4. Okey, hari ini kita masih lagi meneruskan sesi pembelajaran, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu sesi PDPR. Okey, bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, hari ini bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Kita akan terus melihat kepada topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan reka bentuk makanan. Kalau sebelum ni kita belajar macam-macam reka bentuk. Sebelum ni kita ada buat projek bootstrap. Cikgu ulang sikit lah. Kita buat projek bootstrap. Kemudian kita ada buat projek kereta idamanku. Reka bentuk kereta, model kereta. Kemudian kamu ada juga yang terbaru ni, kita ada buat satu projek reka bentuk pembungkusan makanan. Jadi tak sama pembungkusan makanan. Kali ni projek yang keempat, iaitu berkenaan dengan reka bentuk makanan. Kalau sebelum ni reka bentuk pembungkusan makanan lain, kali ni reka bentuk makanan itu sendiri. Kalau sebelum ni kita buat reka bentuk pembungkusan makanan, macam saya tunjuk contoh tu yang saya punya design lakaran saya, dan saya dah ada buat satu kotak untuk makanan. Itu adalah tempat untuk kita menyimpan makanan. Okey, kali ini kita akan menghasilkan reka bentuk makanan itu sendiri. Tapi sebelum kita nak masuk tentang reka bentuk makanan, kita akan cuba jana idea. Seperti biasa, kalau kita nak buat projek, kita akan melalui proses yang sama, iaitu yang pertama kita akan mula menjana idea sebelum kita akan meneruskan dengan lakaran dan pengiraan kos dan sebagainya. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada pagi ini ada dua. Yang pertama, diharap murid dapat mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada 4 jenis makanan yang dipilih. Kemudian yang kedua, kamu diharapkan dapat menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, ada 5 atau 6 kepentingan reka bentuk makanan kepada kita. Jadi benda ni dalam buku teks pun ada. Jadi senang kata, kelas kita pada hari ini agak ringkas sebab kita hanya akan melihat contoh-contoh reka bentuk makanan yang ada di pasaran di luar sana, yang pernah kamu tengok ada dan tak pernah kamu tengok pada. Kemudian kita akan melihat, kita akan mengenal pasti beberapa kepentingan yang ada ataupun beberapa kepentingan reka bentuk makanan kepada kita. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Yang itu saja tugasan, nanti kamu akan lihat pada akhir pembelajaran nanti. Jadi kelas kita hari ini akan jadi kelas yang agak ringkas untuk permulaan PDPR kita pada minggu ini. Okey. Jadi kita akan tengok yang pertama ialah tajuk reka bentuk makanan. Apa maksud dia? Ialah pelbagai jenis ataupun bentuk makanan yang terdapat pada masa kini. Jadi seperti yang murid-murid sedia maklum, makanan ada banyak. Dan setiap makanan tu setiap hari dari masa ke semasa dia berubah mengikut masa lah. Kadang-kadang ada makanan tu dia berubah rupa lah, maksud saya tu. Rupa dia menjadi lebih menarik mengikut pada perkembangan semasa. Dan semua tu ada sebab-sebab dia dan ada kepentingan-kepentingan dia kepada kita. Kita akan tengok satu persatu. Tapi sebelum tu, cuba kamu rujuk buku teks muka surat 66. Cuba kita tengok sikit apa situasi ataupun dialog yang ditunjukkan kepada kita. Okey, kalau kita tengok ni ada dua orang murid sedang berbual-bual. Okey, seorang berbangsa Cina dan seorang berbangsa Melayu. Dia tanya, "Leong, hari ini kamu bawa bekal apa?" "Saya bawa sandwich saja." "Kamu bawa apa?" "Ibu saya belajar daripada..." Dia cakap, "Saya bawa nasi goreng." "Wah, menariknya bentuk sandwich kamu." Lepas tu dia cakap, "Ibu saya belajar daripada internet. Ada pelbagai bentuk yang dibuat." Daripada perbualan di antara Leong dengan siapa yang adik seorang ni, dia cakap, dia tanya Leong makan apa. Leong cakap dia makan sandwich. Kemudian dia bagi tahu dia bawa nasi goreng. Kemudian dia kata cantik bentuk ataupun menariknya bentuk sandwich yang Leong bawa tu. Jadi Leong bagi tahu sandwich tu dibuat oleh ibu dia. Dia ambil dan dia belajar daripada internet. Jadi ibu dia dapat idea tu. Dia menjana idea daripada sumber dia daripada internet. Dia tengok internet, dia dapat idea, lepas tu dia cuba buat. Dia belajar dan dia cuba buat. Okey, seterusnya dia kata apa? "Oh, begitu. Boleh saya membuatnya nanti? Saya juga ingin cuba untuk menghasilkan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan." Mereka ni pun rasa macam menarik kan. Bila nak makan pun rasa lagi syok, menarik. Lepas tu
nak cuba, dia orang nak cuba buat. Okey, menariknya boleh kita buat sama-sama nanti. Boleh, banyak makanan dapat dibentuk jika kita kreatif. Betul kata Leong. Jadi makanan itu akan jadi lebih cantik, menarik sekiranya kita lebih kreatif. Kreatif ni dapat menghasilkan satu benda yang menarik lah, cantik, ada inovasi dah. Okey, yang ni muka surat 67. Jadi kita daripada perbualan yang ditunjukkan kepada kita, makanan yang menarik itu biasanya dapat membuat kita rasa nak makan lah. Kan? Kadang-kadang kalau untuk budak-budak kecil kan, untuk baby lah, macam anak saya, kalau biasanya kalau saya buat roti dia tak nak makan. Tapi kalau kita potong bentuk kapal terbang ke apa kan, buat macam toy kan, mainan kan, bagi dia buat kapal terbang, biar terbang masuk mulut makan terus. Baru dia nak makan. Ataupun sayur-sayuran kan, kalau budak-budak susah nak makan kan, jadi buat dia dalam pelbagai bentuk yang menarik lah, supaya budak-budak ataupun kamu sendiri rasa seronok ataupun rasa menarik untuk dimakan. Okey, tanpa membuang masa, saya akan terus pergi kepada contoh. Contoh mungkin kamu boleh jana idea daripada apa yang saya tunjukkan kepada kamu. Boleh juga kamu buat carian di laman web ataupun di dalam majalah-majalah, buku televisyen dan sebagainya. Okey, contoh yang pertama kita akan tengok dari segi buah-buahan. Contoh buah-buahan, contoh reka bentuk makanan daripada buah-buahan. Kalau kita tengok, ni contoh yang pertama. Bentuk dia seperti bentuk landak. Kalau kita tengok, dia menggunakan buah pear dengan buah anggur kat situ. Dia cucuk dengan pencungkil gigi. Okey. Kemudian tu kita ada buah tembikai. Tengah-tengah dalam dia tu dia letak buah strawberry, dia letak buah anggur, pisang tu pula dia buat macam kepala dolphin kan. Jadi nampak sangat menarik. Buah tembikai tu sendiri sebagai bekas tu dia ukir bentuk macam ombak. Sangat menarik. Kalau nak makan pun rasa comel sangat kan. Ini pun salah satu contoh reka bentuk makanan daripada buah-buahan. Dekat bawah ni buah oren kan, buah limau. Kemudian ada buah pisang, lepas tu ada buah kiwi macam pokok kelapa dekat atas pantai. Dan contoh yang seterusnya ni sama jugalah, dia menggunakan buah-buahan, dia buat bentuk seperti bentuk ikan. Menarik untuk dimakan. Okey, dan dihidangkan. Biasanya hiasan macam ni kita taklah setiap hari kita buat macam ni kat rumah kan. Tapi kalau dekat hotel kan, jadi dia sangat penting lah. Food presentation ni, persembahan makanan ni sangat penting, utamanya di hotel lah, sebab dia orang nak mengekalkan orang kata nilai komersial. Dia orang nak bagi benda tu nampak ada nilai komersial dan nilai estetika yang tersendiri. Okey, seterusnya kalau kita tengok makanan dari sayuran, contoh dia menggunakan carrot, dia hiris dan dia bentukkan menjadi seperti bunga. Lepas tu dia letak sekali. Kemudian ni apa ni, saya rasa cili benggala ni kan. Cili benggala dia potong bentuk macam bunga. Kemudian ada timun. Dekat tengah ni mungkin tomato cherry, dia buat bentuk macam ni, dia susun atas pinggan. Yang ni yang paling saya kagum ni. Dia menggunakan lobak yang putih tu, lobak masin ke apa panggil tu kan. Lepas tu dengan lobak merah dicantumkan, jadi bentuk seperti burung kakak tua. Hebat sungguh. Jadi kita nak makan pun sama ada cantik, tak nak makan rasa sayang, ataupun kita lagi rasa selera nak makan. Jadi dia menarik lah untuk kita lihat dan untuk kita makan. Okey, yang seterusnya konfeksi. Konfeksi ni macam mana nak cakap dia nak macam pencuci mulut jugalah. Dia contoh-contoh dia macam coklat lah. Contoh macam ni. Ni konfeksi coklat. Dia ada bentuk-bentuk dia, nampak reka bentuk dia. Coklat tak ada satu bentuk saja. Kebanyakannya bentuk segi empat macam ni kan. Dia ada bentuk-bentuk lain. Dekat bentuk dia tu pun dia ada corak dan tekstur dia lagi. Kemudian kita ada ni contoh dia lollipop, konfeksi, dan kita ada lagi lah manisan-manisan dia. Ini adalah contoh-contoh konfeksi. Seterusnya makanan yang berunsur bijirin. Makanan yang keempat, berunsur bijirin. Okey, roti. Kalau tengok sini roti macam-macam bentuk roti. Kalau kamu pergi kedai bakery pun,
kamu rasa cantik sangat roti ni, rasa macam nak makan semua tu kan. Sebab bentuk dia sangat cantik, sangat comel kan. Kalau kita tengok kan, rasa nak makan pun menarik. Lepas tu kalau kita masuk kedai roti pula, kalau tambah lagi selain daripada bentuk, dia punya bau kan, bau-bau roti yang baru dibakar tu kan, bau fresh tu kan, lembut tu kan, tu kita rasa menarik untuk dimakan. Ni pun adalah salah satu contoh untuk dia tingkatkan nilai komersial dia. Bila kita tengok pun orang rasa nak beli. Jadi dia melibatkan keusahawanan lah. Okay. Ni ya Allah comelnya. Kenapalah dia buat roti bentuk macam teddy bear ni kan. Lepas tu pegang pula sausage kan. Yang ni sebab itulah saya kata nilai komersial. Dia salah satu daripada nilai komersial yang ada pada masa kini. Bila orang tengok, orang rasa nak beli dan makan. Tambah-tambah lagi budak kalau tengok ni, mestilah dia nak kan. Kalau bagi roti biasa je mungkin tak nak makan kan. Bagi teddy bear, dia geram teddy bear kan, comel kan, dia makan tu teddy bear tu kan. Ini adalah contoh dia. Jadi itu je lah yang kita belajar pada hari ni. Kita menjana idea daripada reka bentuk makanan yang ada di pasaran. Kemudian kita akan tengok satu persatu kepentingan reka bentuk makanan. Ada dalam buku teks ni, kamu boleh tengok juga. Okay, kepentingan dia yang pertama, mengikut trend semasa. Kalau kamu ingat balik zaman dahulu, mungkin kamu tak tahulah, zaman dahulu orang makan pisang goreng. Tahu pisang goreng kan? Orang makan pisang goreng macam tu je lah. Goreng dengan, dia adalah sejenis butter dia celup dengan tepung, dia goreng, macam tu je makan. Lepas tu zaman sekarang ada orang makan dengan kicap. Yang terbaru ada orang makan dengan cheese. Tak tahulah lepas ni makan dengan apa, dengan belacan ke, makan dengan cili, sos cili ke apa tak tahu lah. Tapi sebab trend semakin berubah. Bukan setakat pisang goreng cheese, sekarang ni orang buat macam-macam, semua cheese. Roti canai cheese, naan cheese. Lepas tu ada yang makan apa itu, saya tak ingat dah. Keropok leko cheese, semua cheese. Sebab itu adalah satu trend. Jadi dia mengikut trend semasa. Jadi kepentingan reka bentuk makanan, dia mengikuti trend semasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada pelbagai pilihan kepada pengguna. Biasanya macam itulah yang kita belajar. RBT ni, reka bentuk ni sangat penting. Sebab manusia ni tak sama, pemikiran manusia tak sama, minat manusia, cita rasa manusia semua tak sama. Jadi bila ada pelbagai jenis reka bentuk makanan di luar sana, jadi ada pelbagai orang yang suka kepada bentuk-bentuk ataupun reka-reka bentuk yang berlainan. Jadi dia ada banyak pilihan lah kepada pengguna untuk membeli. Yang ketiga, pengguna dapat mencuba sesuatu yang baru. Jadi benda yang baru dia dapat cuba. Ada juga orang dia tak boleh benda yang sama setiap hari. Ada orang dia rasa bosan kalau benda-benda yang sama. Jadi dia kena tukar. Hari ni kalau dia nak makan roti canai bulat, dia beli roti canai bulat. Esok kalau dia nak roti canai segi empat, dia kena cari segi empat. Lusa kalau dia nak roti canai bentuk macam bola tu, dia beli lah bola macam bentuk bola tu kan. Kalau ada lah kan. Saya tak pernah tengok lah, tapi saya pernah tengok yang bentuk tukar roti canai, yang tu roti tisu kan. Dia bentuk macam kon, tinggi, manis kan. Saya rasa kamu pun pernah makan. Okay. Dan keempat, dapat meningkatkan nilai komersial lah. Salah hijau sini, komersial. Komersial lah. Okay, nilai komersial ni adalah nilai di mana dia melibatkan keusahawanan. Jadi kalau dia menarik, orang akan beli. Keusahawanan lah tu. Jadi komersial ni ada salah hijau sikit. Okay, kemudian dia kelima, yang terakhir saya rasa kepentingan dia ialah dapat memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Jadi kita tahu makanan yang ini berasal daripada mana. Okay, seperti mana kamu tahu, negara kita Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Bukan 3 kaum sahaja. Ada banyak kaum dan etnik. Kita ada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Iban pecah lagi macam-macam. Ada Iban dekat Sarawak, ada Iban, ada etnik Bidayuh, ada macam-macam lah, saya nak sebut pun sampai saya tak dapat fikir. Okay, semua ni ada reka bentuk makanan yang tersendiri. Kalau makanan Cina, dia ada bentuk rekaan Cina dia. Kalau makanan India, dia ada bentuk rekaan-rekaan dia. Melayu pun ada reka bentuk. Selain daripada itu, okay, yang paling penting sekali, kita juga melalui reka bentuk makanan juga, kita memperkenalkan budaya yang ada di negara kita. Contohnya, kalau kita, saya nak sebut pun saya takut jadi isu, iaitu berkenaan dengan nasi lemak. Nasi lemak ni biasanya kalau cakap pasal nasi lemak ni, itu Malaysia lah kan. Tapi takut ada negara lain yang cuba, ada negara lain yang claim dia orang punya tu, tak apalah, tak menjadi isu lah. Tapi yang penting dia adalah satu medium untuk kita memperkenalkan budaya kita kepada orang ramai. Kalau macam
Singapura kan. Kita tahu Singapura dia punya signature dish dia adalah nasi ayam. Jadi kalau nasi ayam kita tahu asal dia daripada Singapura. Macam itulah. Dia hanya nak tunjukkan kita budaya. Okey. Okey, jadi itu saja yang kamu perlu tahu pada hari ini berkenaan dengan contoh-contoh reka bentuk makanan yang ada di pasaran. Kemudian kita mempelajari tentang 5 kepentingan reka bentuk makanan kepada kita. Jadi saya tak minta kamu tulis ataupun buat peta buih reka bentuk kepentingan semua ni. Saya akan minta kita terus kepada projek kita, tapi bermula daripada awal, iaitu kamu akan hasilkan satu lakaran reka bentuk makanan bermaklumat. Bila kata lakaran bermaklumat, kena ada label ini apa, ini roti, ini telur rebus, ini buah anggur. Kena tulis. Okey. Bahan utama yang wajib digunakan ialah roti dan telur. Kita akan buat ni ya. Kita akan buat. Nanti kamu akan buat. Tapi untuk langkah pertama kita akan melakar. Langkah pertama sebenarnya menjana idea. Kita dah jana idea tadi daripada apa yang saya bagi, tapi kamu boleh tambah proses menjana idea dengan cara kamu sendiri, membuat carian di laman web dan sebagainya, ataupun kamu dah rasa dah cukup, dah ada idea kamu sendiri, okey. Kemudian kamu akan buat lakaran reka bentuk makanan yang akan kamu hasilkan pada kelas yang akan datang. Mungkin minggu depan ataupun minggu satu lagi kita akan hasilkan. Tapi sebelum tu kita akan ikut kepada proses-proses dia, iaitu pengiraan kos dan sebagainya. Okey, jadi bahan utama yang kamu kena guna, yang wajib guna, roti. Terpulanglah kamu nak buat roti tu bentuk macam mana. Bentuk bintang ke, nak buat bentuk bulan ke, ikut suka hati kamu. Kemudian telur rebus mesti ada. Dan buah-buahan, kamu carilah apa-apa buah-buahan tambahan dan sayur-sayuran untuk jadikan dia lebih menarik dari segi warna dan sebagainya. Jadi kita akan buat pada minggu-minggu yang akan datang. Okey, sebelum saya terlupa, okey, sebelum saya tamatkan kelas kita pada hari ini, okey, projek yang lepas iaitu berkenaan dengan bekas pembungkusan makanan, bekas makanan saya tu. Okey, terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada 4 orang sahaja yang baru menghantar ke dalam Google Classroom. Jadi saya mohon kerjasama daripada murid-murid semua. Siapkan dahulu bekas makanan tu sebab tempoh masa yang diberikan oleh saya adalah 1 minggu. Jadi kita dah tamat 1 minggu. Jadi saya minta kamu hantar gambar bekas makanan yang telah siap ke dalam Google Classroom. Jadi 4 orang yang telah hantar tu, saya dah beri markah kepada mereka dan saya dah komen di dalam Google Classroom. Terima kasih, tahniah. Yang lain saya akan tunggu. Saya minta kamu hantar. Nanti saya akan beri markah dan komen kepada hasil bekas makanan yang telah kamu siapkan itu. Okay, jadi jangan lupa tekan hand in ataupun turn in, sebab saya perhatikan ada murid yang tak tekan hand in. Jadi sistem tak dapat detect sebagai dia hantar. Sistem macam kata dia tak hantar. Jadi saya tak dapat nak tanda, saya tak dapat nak beri markah kepada dia. Jadi minta tekan hand in, baru saya dapat tahu yang kamu telah menghantar tugasan kamu. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang telah kamu pelajari pada hari ini. Tak ada soalan yang diajukan sebab hari ini kita tak menggunakan Edpuzzle. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya saya pula, kamu boleh message saya secara personal melalui aplikasi WhatsApp. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.